Nina Bobo akan memulakan penggambaran semula pada minggu depan, hari Rabu insyaAllah. Saya nak tengok mana Abang Sasuke Hikaru punya nombor phone mana. Kau cepat Sasuke, 150k penonton. Live sampai ke bawah bang. Live kita tak tentu live sampai ke bawah, ikut dan lah. Saya angkat lah call lah, saya tak pasti ni siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Ni Mus. Mus. Ya. Ya, Mus dari mana Mus? Mus dari Pahang. Pahang di mana tu Mus? Pahang di Raub. Oh Raub. Saya baru balik pada Genting tadi. Oh ya ke? Baru sampai Penang. Oh. Saya kena 6 roadblock masa nak balik lalu Selangor tu. Saya nak balik ke Selangor, Bukit Beruntung lah, kena 6 roadblock. Oh ya, banyak. Banyak PKP. Oh ya. Buat apa kat sana? Ada syuting di Genting. Oh, syuting. Jadi Mus, malam ni nak kongsi kisah apa Mus? Okey, malam ni saya nak berkongsikan satu pengalaman yang agak mengelirukan ataupun tak logik kalau kita fikir. Di mana saya pernah singgah di satu premis ni ataupun bangunan yang memang sudah lama ditinggalkan. Masa tu secara kebetulan singgah. Dan pada masa yang sama secara tiba-tiba lampu di premis terbabit terbuka dengan sendiri. Okey. Jadi saya cuba mencari ataupun melihat di sekeliling sama ada orang ataupun tidak di bangunan tu. Tetapi memang ternyata bangunan ni memang sudah lama ditinggalkan dan tiada bekalan api langsung. Tetapi saya terfikir-fikir bagaimana api tu boleh menyala dengan sendiri. Oh, ini ramai yang cakap ini Sasuke Hikaru ni. Betul lah tu. Saja menyamar je tadi tu. Oh, menyamar jadi Mus Oh. Apa khabar Nina Bobo? Ya, khabar baik abang. Sehat Saya nak panggil apa ni? Susah sebut tu. Panggil K je. K. Okey. Abang K ni umur apa ni? Muda lagi. Berapa tu? Saya nak panggil abang kan, saya nak panggil K macam mana tu? Panggil K je, panggil K. Kita lelaki panggil K je. Oh, K. Saya memang secara jujurnya saya salah seorang peminat Sasuke Hikaru. Allahu Akbar. Jangan macam tu. Betul. Sebab saya pun salah seorang peminat daripada Lapapo Production dengan Nina Bobo. Alhamdulillah. Saya tahu macam mana saya tahu Sasuke Hikaru. Saya pergi review di satu kedai nasi kandak di Terengganu, nasi kandak Melayu. Dia yang ceritakan tentang abang pada saya. Oh ya ke? Yes, dia kata masa tu abang baru balik pergi rumah Mona Fendi. Oh ya. Kemudian makan di kedai dia ceritalah pengalaman sikit. Pernah saya balik saya check YouTube. Sasuke Hikaru, saya kata ni power ni. Kita biasa je. Okay. Jangan macam tu. Saya sangat berbesar hati tuan-tuan dan puan-puan bersama kita malam ni Sasuke Hikaru buat julung-julung kalinya dan eksklusif bersama Laparpo Nina Bobo. Alhamdulillah. Sebenarnya dah lama sebenarnya kita tunggu saat-saat ni. Lama tunggu lepas tu secara eksklusifnya untuk supporters Nina Bobo pada malam ni, saya cuba nak membuat satu tawaran lah kepada Nina Bobo. Wow, ini nak melamar lah ni. Nak melamar, apa kata kalau kita cuba untuk berkolaborasi bersama. Wow, itu sangat menarik. Di mana tu kita nak pergi agaknya? Kalau ikut cerita daripada adik Nazrin tadi, kalau kita pergi ke Hotel Atlantis pun menarik. Johor. Hotel Johor. Boleh. Saya wakil daripada Nina Bobo mengucapkan memberi jawapan ya lah kepada Sasuke Hikaru. Alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang di sebalik tabir lah. Yes. Okey, pada malam ni saya secara orang kata memang saya jarang berkongsi tentang pengalaman pada malam ni. Okey. Bukan pengalaman ketika membuat aktiviti eksplorasi, tetapi lebih kepada pengalaman yang membuatkan saya terjerumus ke bidang aktiviti eksplorasi ini. Okey. Apa yang menyebabkan lah itu? Itu. Okey.
Sebenarnya pada masa saya sekolah menengah dulu, saya terkena satu penyakit, iaitu histeria. Selama 2 tahun lebih. Jadi sangat menderita dan sangat sengsara. Sampaikan pada satu saat tu saya rasa macam nak jadi macam orang gila. Sebab masa tu secara orang panggil apa, secara automatik ataupun secara kebetulan hijab tu terbuka. Lebih kurang umur berapa dah bang waktu tu? Masa tu dalam 16 tahun. 16 tahun, okey. Jadi sebab masa tu kita tak pernah alami benda-benda macam ni. Dan kita tak boleh nak tafsirkan apa yang kita nampak. Kadang-kadang bila kita bercakap, orang lain tengok kita bercakap seorang diri. Okey. Jadi dah lama menanggung derita sakit apa semua. Dan sampailah satu saat tu alhamdulillah dipertemukan dengan seorang ustaz ni. Alhamdulillah Tuhan beri satu, orang kata apa, kesembuhan lah. Jadi lepas pada saya baik tu, Allah jadikan perkara tu yang kita tanggung bertahun-tahun, Allah berikan sesuatu kepada si penerima sakit ni lah. Hikmah di sebaliknya lah. Di sebaliknya, faham tak? Jadi Allah tak jadikan sesuatu tu dengan sia-sia. Mesti ada sebab dia. Betul. Okey. Jadi lepas pada sembuh tu, saya cuba mencari kenapa benda ni berlaku pada diri saya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam 2 tahun tu abang? Cuba abang boleh perincikan sikit. Maksudnya histeria dalam 2 tahun tu macam mana tu keadaan dia? Sebenarnya saya dah shortcut tu sebenarnya, sebab kisah dia tu sangat terlalu panjang untuk diceritakan. Sebab tu saya tak buat video tentang apa yang pernah berlaku pada diri saya lah. Jadi InsyaAllah lah nanti kalau kita jumpa depan-depan, nanti kita boleh sambang sampai pagi kan. Ya. Okey, lepas apa ni? Okey, pengalaman hijab yang terbuka ni saya rasa tak pasti semua orang boleh lalui. Kerana ia memerlukan satu mental yang sangat kuat. Kan? Jadi okey, contoh macam Nina Bobo pernah nampak sesuatu. Pernah nampak sesuatu? Pernah nampak sesuatu. Okey. Sesuatu yang kita nampak tu di usia yang sangat muda, kita seakan apa ni? Bila mentah. Apa? Seakan apa? Mentah. Tak. Okey, contohlah kalau kita nampak sesuatu benda tu kan, di usia yang sangat muda, ia boleh membuatkan kita, orang kata apa, sebab kawan saya pernah sakit mental sehingga ke hari ini disebabkan dengan perkara-perkara macam ni. Sakit mental sampai sekarang. Jadi macam orang kata orang gila apa? Sasau. Macam sasau. Jadi ketika hijab yang terbuka, macam yang kita boleh nampak. Kadang-kadang kita naik motor, kita naik kereta, kita nampak semua tu macam kita tengok orang yang berada di pasar. Dengan pelbagai rupa, dengan pelbagai bentuk. Jadi setiap malam, setiap pagi, dia semua berada di depan mata kita. Kan? Okey. Tetapi pada masa tu saya cuba mencari jawapan kenapa benda ni terjadi dekat diri aku. Mungkin bagaimana dia bermula bang? Bermulanya kisahnya di negeri di Kubang Ikang dekat apa ni, sempadan dengan Kuantan tu. Di situlah bermulanya. Okey. Apa kejadian yang menyebabkan dia spark untuk abang memulih penglihatan begitu ataupun gangguan begitu? Sebenarnya pada masa tu umur 16 tahun tu lah, kita pergi buat konvoi ataupun perjumpaan dengan kawan-kawan lama kita lah. Kawan sekampung tapi dia pindah di Serating. Okey. Jadi
bila kita pergi ke sana untuk menumpang tidur di rumah dia ni sangat, orang kata sangat miskin lah. Macam tak sesuai lah kita 5-6 orang nak duduk di rumah dia. Tak nak susahkan lah. Jadi kita tidurlah di salah satu surau yang berdekatan. Dan di surau tu lah kejadiannya yang bermula. Semua 6 orang semua kena histeria. 6 orang 6 orang, cuma 2 orang je, abang saya dengan kawan dia yang tak kena. Jadi yang 2 orang ni lah nak cover yang 6 orang tu, dah macam orang gila, yang melompat, yang terpelanting, habis semua lah. Okey. Dan di situ sebab punca dia sebab salah seorang daripada kawan-kawan kita ni terlepas cakap. Okey. Macam orang cakap celupa sikit lah. Dan selepas dia mengungkapkan kata-kata yang agak celupa tu, dan di situlah perkara yang paling hitam dalam kehidupan saya yang terjadi. Okey. Jadi selepas pada kejadian tu lah, 2 tahun lebih kita menanggung azab yang memang tak nak lalui lagi lah. Kan? Okey, lepas tapi perkara yang paling yang saya tak boleh nak lupa masa saya tengah sakit tu lah. Bila saya berada di dalam rumah dan saya melihat ibu saya berada di dapur, dan saya meminta untuk membuatkan air lah. Tetapi selepas 2-3 kali saya meminta dan tak ada respon, dan bila saya pergi ke arah ibu saya tu, dia tak ada kaki. Tak ada kaki? Tak ada kaki. Masya Allah. Jadi tapi dia pun terus hilang macam tu, saya pun terus histeria. Jadi abang, jarang-jarang sekali kita mendengar peristiwa ada kejadian lelaki yang terkena histeria. Selalunya perempuan. Dia macam ni lah. Kalau nak cerita ni panjang sebenarnya. Tetapi dia ada berhubung kait dengan keturunan. Okey. Ni bukan saka. Dia ada ramai yang mengatakan saka. Okey, saya sambung sikit lagi. Selepas saya cuba mencari kenapa perkara ni terjadi kepada diri saya, saya cuba mencari jawapan melalui susur galuh kehidupan keluarga saya. Dan apabila sampai ke satu peringkat tu, saya sudah menjumpai satu jawapan yang bagi saya cukup puas. Tetapi perkara ni saya rasa terlalu sensitif untuk saya ceritakan kepada umum. Faham. Kecuali kalau kita jumpa depan-depan, kita boleh kongsi lah. Rahsia keluarga lah, rahsia keluarga. Tetapi apa yang saya katakan tadi, ini adalah salah satu anugerah daripada Allah. Ataupun pemberian. Perkara ni bukan perkara yang sia-sia dan kita mesti manfaatkannya sebaik yang mungkin. Contoh kita terlibat dengan aktiviti eksplorasi. Ataupun saya kurang guna perkataan paranormal sebab saya bukan mencari. Sebab paranormal tu memanglah kalau kita ikut orang kisah-kisah mistik. Tapi orang kata mindset orang sekarang ni dia akan lebih kepada mencari sesuatu. Tapi macam saya lebih suka menggunakan ayat eksplorasi. Dan apabila kita terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, apa yang aku nak buat tentang eksplorasi? Allah dah berikan aku satu hadiah. Jadi apa salahnya kalau kita gunakan hadiah tu untuk kita tunjukkan kepada orang lain yang dia tak pernah alami perkara-perkara yang kita pernah alami. Berkongsi, betul? Berkongsi. Dan contoh bila kita terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, kita macam Nina Bobomo mesti pernah lalui satu pengalaman yang tak pernah terfikir, di mana apabila kita berada di satu tempat yang orang kata anchor, tetapi dalam masa yang sama kita dapat satu ketenangan. Ketenangan tu yang kita tak boleh nak jelas dengan kata-kata.
Dan disebabkanlah itulah kita membuat aktiviti eksplorasi, iaitu mencari kebesaran yang Allah ciptakan selepas malang menjelma. Dan apabila contoh macam kita buat aktiviti eksplorasi ni, kita bukanlah nak mencari hantu. Sebab kalau kita nak mencari, apa motif kita sebenarnya untuk mencari ni? Betul. Lebih baik kita mencari kebesaran Allah. Betul. Kan? Tapi kalau kita buat aktiviti eksplorasi ni, kita tak terlepas daripada perkara-perkara mistik. Kan? Betul. Tapi kita tukar mindset, apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar itu adalah salah satu kebesaran Allah. Betul. Okey, Abang K, saya potong. Minta maaf, saya nak tanya satu soalan. Tak apa. Okey. Soalan ni selalu ditanya oleh penonton-penonton Nina Bobo kepada saya lah. Banyak kali lah soalan ni. Soalannya ialah selepas kita pergi explore, kemudian kita videokan, penonton lihat apa yang kita tontonkan. Cerita di sebalik setiap eksplorasi tu, mungkin ada gangguan ataupun penampakan selepas balik tu. Ada tak? Saya pasti Osazuke Hikaru, tuan-tuan dan puan, Abang K sama kita sekarang ni, dia banyak pengalaman dan pasti ada cerita yang berlaku selepas penggambaran. Maksud selepas pulang ke rumah ataupun pulang ke hotel, ada gangguan, ada benda yang mengikut. Boleh kongsikan sikit tak? Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, untuk pengetahuan Nina Bobo dan semua pendengar pada malam ni, percaya atau tidak, kalau saya katakan sepanjang saya terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, saya tak pernah diganggu ketika balik ataupun berada di rumah. Alhamdulillah, selamat setakat ni. Sebab ada sebab dia. Sebab sebelum dan selepas kita membuat aktiviti eksplorasi ni, kita ada satu kunci. Kunci ni memang kita selalu pegang. Okey, salah satunya, sebelum kita nak masuk ke tempat yang kita nak buat eksplorasi, kita akan ada buat satu ucapan. Biasa kalau tengok dalam video saya akan buat Assalamualaikum kepada semua penghuni yang berada di sekian. Dan itu adalah salam perkenalan. Tetapi sebenarnya itu adalah satu doa. Doa untuk kita minta selamat masuk dan selamat untuk balik. Sama juga selepas kita menghabiskan aktiviti eksplorasi, kita tetap juga mengungkapkan kata-kata, okey, aku nak balik dah. Setakat ni saja aku jumpa mu ke apa ke, kan. Dan alhamdulillah, seolah-olah mereka faham apa tujuan kita. Dan selepas kita balik ke rumah, alhamdulillah juga, memang setakat ini anak-anak pun, isteri, alhamdulillah selamat lagi lah buat masa ni. Tak pernah diganggu selepas balik syuting lah. Kalau untuk kalau lepas balik pada syuting tu, setakat ni alhamdulillah tak lagi. Alhamdulillah, sebab kita tujuan kita baik, akan jadi baik, insya-Allah akan jadi baik. Dan ramai yang selepas ni, kalau Nina Bobo perasan sekarang tim-tim paranormal tumbuh macam cendawan. Banyak gila. Sangat banyak. Lalu banyak. Dan masih lagi yang ramai lagi yang berminat dengan tentang eksplorasi ni ataupun paranormal, tetapi kena faham apa itu konsep dan apa risiko yang kita kena tanggung. Yes. Okey, Nina Bobo, saya rasa mungkin tak ramai yang kongsikan perkara ni. Risiko dia tu bukan melibatkan diri kita sahaja. Dia akan, kalau bercakap tentang jin, dia akan merisikokan keturunan kita. Bukan kita saja, sebab dia bersifat dendam. Yang negatif lah, yang positif tu alhamdulillah lah. Kalau kita tak usik dia tak usik kita. Tapi kalau kita usik dia, apa yang berlaku kepada anak-anak dan cucu cicit kita nanti? Faham kan? Faham. Itu yang dibimbangkan sebenarnya. Itu yang paling membimbangkan. Mungkin kita okey, aku tak apa, aku dah masuk dalam tempat ni, aku tak ada apa-apa, tapi apa efek pada keturunan kita nanti? Dan saya nak kongsikan secara, orang kata tak apalah, mungkin perkara ni sangat sensitif, tapi tak ada masalah lah. Sebagai contoh, saya pernah terlibat dalam satu aktiviti eksplorasi dan SA pencarian acap. Acap.
setiap apa yang kita buat ataupun ataupun eksplorasi, apabila kita balik, kita pernah mengalami satu mimpi. Satu mimpi ni kalau kita nak cakap ni memang tak logik lah. Memang orang yang biasa dengar dia akan kata sembang lah, benda ni tak pernah berlaku lah. Tapi orang yang melibat dalam aktiviti paranormal ni, pasti dia akan terjadi perkara-perkara yang memang dia susah nak berkongsi pada orang lain. Okey, sebagai contoh, mimpi tu didatangi oleh satu orang tua yang datang, dan pada malam tu saya teringat berada di dalam kawasan hutang, dengan di bawahnya ada daun-daun kering, dan di sebelah orang tua tu ada seorang lagi lelaki, tapi saya tak tahu siapa dia. Dan orang tu kata, ni perkara ni selepas saya balik daripada Gopeng. Okey. Dan dia meminta saya untuk ambil satu ranting yang berada di atas tanah. Dalam mimpi ni? Dalam mimpi. Dalam mimpi, okey. Tapi dalam mimpi tu kita tahu kita dalam mimpi, faham tak? Faham. Okey. Dan saya menolak secara baik. Saya mengatakan saya tak mahu ambil apa-apa barang sekalipun, sebab alam kita berbeza. Faham tak? Okey, faham. Okey, contoh dia suruh ambil satu barang tu. Lepas tu saya cakap saya tak mahu ambil barang ni sebab barang ni bukan alam aku. Aku alam nyata, mu alam lain. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil sesuatu barang, walaupun ianya daripada mimpi, ia boleh membuatkan perkara yang sangat tak elok. Sebab kita alam nyata. Kenapa kita perlu ada ambil barang-barang, apa-apa barang sekalipun daripada alam lain? Dia mungkin akan mengundang mudarat lah. Itu maksud saya sebenarnya. Balik pada pengalaman eksplorasi mencari di mana? Di Bukit apa tu bang? Gopeng. Gopeng kan, di Gopeng kan. Berapa lama Abang K terlibat dengan ekspedisi tu? Hampir setahun lah. Setahun? Hampir setahun. Tetapi tempat Gopeng ni saya rasa Nina Bobo harus pergilah merasai suasana di Gopeng ni. Memang sangat-sangat berbeza. Apa kongsikan sikit apa perasaan dan suasana yang berbeza tu, maksudnya macam mana Abang K? Dia macam ni, ke kawasan, minta maaf lah kalau ada sini orang Perak kalau pergi ke satu tempat di Gopeng ni, dia tak perlu masuk ke rumah-rumah kosong. Cukuplah kita berada di satu jalan tu saja, di jalan Gopeng tu saja. Faham tak? Di kawasan Gopeng dia ada banyak bukit, bukit-bukit apa semua kan. Jadi tak perlu masuk dalam rumah. Turun daripada kereta tu sejalan je, buat je rakaman. Jalan sebab dah cukup seram dah. Jalan dia memang dah cukup seram. Dan apa yang saya boleh kongsikan di sini, kawasan Gopeng ni sangat-sangat berpenghuni. Sangat-sangat berpenghuni. Saya tak pernah rasa lagi alami perasaan macam tu. Tapi di Gopeng memang banyak perkara-perkara mistik yang terjadi. Apa pendapat sikit, komen lah pasal daripada Abang K tentang kehilangan saudara Acap tu? Apa komen? Okey, yang ramai yang kata dah mati, ada yang kata dah hidup. Tapi kalau secara teorinya, yelah memanglah dia hidup sebab kita tak jumpa apa-apa mayat, bukti kan. Kalau nak cakap dia berada di alam gaib pun kita tak ada bukti. Jadi saya lebih suka, kalau orang tanya, saya lebih suka memberikan jawapan ianya terpulang kepada Allah SWT. Sebab Allah saja yang tahu di mana dia berada. Tapi apabila saya terlibat dengan aktiviti ni, itulah salah satu jawapan yang saya boleh kongsikan. Sebab jawapan tu selamat. Daripada tarikh dia hilang sehingga sekarang agak-agak dah berapa lama bang? Dah setahun lebih lah. Setahun lebih. Masih belum ada apa-apa berita Masih belum ada apa-apa berita. Tak ada apa-apa berita lagi. Adakah mungkin ada tim-tim yang lain sedang ataupun masih menjalankan proses pencarian sampai sekarang? Abang dia turun lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi itulah.
Kita berserah dah kepada qadar dan qadar. Yalah ketentuan Tuhan. Sampai satu saat tu kita mesti kena berserah ini kepada Allah, kan? Betul. Sebab ni dah memang di luar batasan kita. Betul. Macam mana Abang K Osazuke Hikaru ni boleh terlibat dengan operasi pencarian tu? Macam bermulanya penglibatan dalam operasi pencarian? Okey, yang pada mulanya saya terlihat ada satu gambar di mana gambar acap berada di kawasan berbukit dan sedang menurung. Dan pada ketika itulah saya membuat lakaran ataupun orang kata bulat pada gambar tu, kan. Okey. Dan saya ternampak ada banyak penampakan yang agak menyerangkan. Dan apabila saya share pada posting tu, memang posting tu viral dekat Facebook. Dan isteri saya kata, kenapa tak cuba mencari acap? Sebab malam tu memang saya ada mimpi. Mimpi untuk macam okey, apa salahnya kalau mu pergi cari? Contohnya macam tu lah mimpi tu. Jadi saya bercerita pada isteri dan isteri kata, cuba dulu. Apa-apa pun cuba dulu. Boleh ke tak boleh ke tak apa. Itu kita berserah pada Allah. Dan lepas tu lah saya terjerumus yang cuba untuk dalam pencarian. Dalam pencarian tu, kan. Sebab yelah, kita pun macam Minang Bobo pun bila terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, dia akan ada satu naluri. Yes. Kan, naluri rasa. Naluri rasa. Kadang-kadang naluri tu betul, kadang-kadang dia menyimpang. Yes. Dia terpulang kepada orang yang bawa naluri tu. Berbalik pada minta maaf dalam pengalaman explore lah, mungkin Abang K boleh kongsikan sedikit lah berkenaan dengan cakap dengan naluri, gerak hati ni. Kadang sebelum penampakan ataupun gangguan ataupun kewujudan yang kita rasai tu, akan ada gerak hati dan naluri yang katakan macam ada tempat ni kuat ni. Macam mana dari sudut pandang Abang K sendiri nak urai ataupun nak terjemah benda ni? Okey, sebelum dia hadir naluri rasa ni, dia akan ada naluri melihat. Okey, sebagai contoh, kita walaupun siang hari, bila kita pergi ke sesuatu tempat tu, kita akan melihat di sesuatu sudut, dan kita akan nampak ada keadaan yang cukup berbeza daripada sudut-sudut lain. Lepas bila kita nampak sesuatu sudut tu, ia akan datang naluri, tempat ni sudut ni mesti ada sesuatu. Kan? Dia mesti akan ada macam Nina sendiri pergi mana-mana mesti akan tengok dulu. Tengok dulu tempat tu. Macam ada je atas ni, kan. Dia akan sebelum melalui naluri rasa, dia akan ada naluri melihat. Tetapi susah kalau kita nak bercerita dan bercakap tentang naluri ni, sebab dia hanya boleh berkongsi pada orang yang ada naluri tu juga. Tak senang untuk difahami. Tak senang, memang susah. Saya sangat tertarik tentang dengan video Osazuke Hikaru di Caltech Salor, di Kelantan. Dan masa tu Abang K pergi berseorang diri dan tiba-tiba didatangi oleh seorang kakak di situ. Kakak tu sembang, saya tengok. Macam apa komen dan mungkin boleh share sikit tentang pengalaman di Caltech Salor tu yang mungkin tak diceritakan dalam video, bang? Sebenarnya pengalaman dan kesos benar yang terjadi di Caltech Salor tu, saya ada buat rakaman yang kedua. Tapi belum di-post dalam Facebook lah. Dalam YouTube. Belum lagi, tapi tak apa, kita kongsi pada malam ni. Sebenarnya di Caltech Salor ni, saya boleh katakan tempat tu tempat orang yang kita tak boleh nak nampak. Tempat asal dia sebelum Caltech tu dibina. Dia dah ada situ lah. Lepas tu fakta yang kedua, ruangan pejabat dia tu, di bawah tu ada tapak perkuburan. Betul. Sebab kalau kita tengok laluan kubur dengan Caltech tu, dia agak menyimpang. Dan
di Caltech Salor ni sampai sekarang saya masih belum puas hati lagi tentang naluri. Sebab seolah-olah ada sesuatu di Caltech ni, tetapi aduh, macam mana nak jelaskan, macam tak, benda tu ada tapi kita tak berjaya untuk meng-trigger dia keluar macam tu lah, something tu. Seolah-olah dia macam sembunyi. Seolah-olah dia nak bercerita dengan kita, tetapi kita tak boleh nak dapat jawapan tu. Tetapi pada Caltech Salor kita ada 2 episod, di mana yang kedua tu adalah kisah benar yang terjadi di Caltech Salor. Tetapi saya dapat kecaman daripada orang-orang lah. Oh, kecaman kenapa tu? Sebab dia kata kejadian tu tak pernah berlaku di Caltech Salor. Apa kejadian tu? Boleh kongsikan sikit? Kejadian pembunuhan yang berlaku di Caltech Salor. Adakah itu disangkal fakta dia? Ya, disangkal sebab kejadian bunuh juga terjadi berhampiran dengan Caltech Salor. Di Shell apa, saya dah ingat lah, saya dah lupa apa stesen minyak yang pernah terjadi kes pembunuhan ni lah. Dan apabila saya pergi semula ke Caltech Salor, dan saya mencari kakak yang datang pada first episode tu, dan agak menunjukkan apabila akak tu menceritakan tentang pembunuhan tu memang betul-betul berlaku di Caltech Salor. Oh, Caltech tu ditutup kenapa bang? Saya tak pasti sebab yang kedua ni bila kita pergi, kita tengok file-file dia tu ditinggalkan dengan begitu saja. Seolah-olah kalau kita cakap kalau pengurusan dia pindah, mesti dia akan bawa file-file gaji, apa semua file. Tapi tempat ni ditinggalkan seolah-olah pengurusan dia tu keluar hanya selai sepinggang. Dengan barang-barang semua dokumen masih ada. Dan saya tak pasti kenapa Caltech ni ditinggalkan. Itu susah sikit cara saya nak bagi jawapan. Maksud tak ada jawapan yang clear lah tentang hal tu. Tak ada. Kalau kita tanya penduduk yang ada di Caltech berhampiran pun, dia pun dapat beri jawapan yang sangat jelas tentang kenapa Caltech Salor ni ditutup. Okey, faham. Okey. Dan video terbaru tentang Osazuke Hikaru tadi saya terbaca di komen, video apa bang? Yang paling baru? Yang paling baru? Yang paling baru kita ada buat satu eksplorasi di negeri Kelantan, tetapi video tu masih dalam proses editing. Dan pada kejadian yang kita buat di Kelantan ni memang sangat berbeza di tempat lain. Macam contoh saya cerita tadi, rumah yang kita pergi ni memang cukup anchor, memang cukup seram. Tetapi bila kita masuk di dalam rumah ni, kita dapat satu ketenangan yang memang orang kata ya Allah, memang best lah. Ketenangan suasana pada malam tu. Ketenangan yang bagaimana tu maksud Abang K? Aduh, susah nak jelas tentang ketenangan ni sebab dia macam ni, dia jantung ataupun hati kita rasa macam sejuk je. Macam Allahu Akbar, seolah-olah tempat tu dipenuhi dengan perkara-perkara yang positif. Sama ada bekas rumah, sama ada tuan rumah dia tu memang orang jenis baik, ataupun yang berada di situ yang baik-baik. Tetapi penduduk di berhampiran dengan rumah ni, dia pernah ceritakan yang tempat ni memang kerap berlaku penampokan yang sangat menyeramkan lah. Tetapi bila kita masuk pada malam tu, sangat-sangat berbeza dengan pendapat penduduk kampung di berhampiran dengan rumah ni. Mungkin sebab konsep kita sekadar untuk menziarahi ataupun untuk merasai suasana malam, bukan kita mencari dia lah. Ya, faham. Dan selepas pada rumah ni, kita terus pergi ke Caltech Salor untuk bagi saya itu mungkin video penutupan lah tentang kisah Caltech Salor. Oi, terkejut tengok gambar. Dan macam kita cakap di awal tadi, Osazuke Hikaru juga tuan-tuan dan puan pernah pergi ke satu tempat rumah bekas bomoh yang sangat famous lah. Kita tak mau sebut nama dia banyak kali dah kat sini. Kan? Jadi adakah bagi pendapat Osazuke Hikaru, soalan saya,
Benda yang terjadi di masa lalu di satu tempat tu akan mempengaruhi pada masa akan datang. Maksudnya rumah tu mungkin pernah ada kejadian bunuh, rumah tu ditinggal oleh seorang ahli bomoh, ahli sihir kan. Untuk mendapat usus kaki garu berdasarkan pengalaman lah dalam eksplorasi ni, ya ataupun tak, pengaruh tu masih ada ataupun tidak sebenarnya. Okey, macam ni lah. Susah sikit jawapannya sebab bahaya ni. Bahaya jawapan dia. Kalau sesetengah orang ataupun penduduk kampung, dia akan fikir macam, oh, yang berlaku ni adalah jin ataupun hantu belaang daripada orang-orang yang terdahulu lah. Tapi bagi saya tak suka menganggap perkara seperti itu sebab mangsa ataupun si empunya ni sudah meninggal dunia. Betul. Jadi kalau kita cakap tak elok, jadi takut dia kena azab di alam sana kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak pergi untuk kita nak buat berkonsepkan tentang dia, lebih baik kita bercerita ke arah positif supaya dia pun boleh manfaat, kita pun boleh manfaat. Tetapi gangguan yang terdapat pada malam tu, saya lebih suka menganggap perkara yang saya suka menganggap benda tu yang duduk di sesuatu tempat ni sebab tempat tu sudah lama ditinggalkan. Itu sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan sejarah dan kejadian yang pernah terjadi di situ. Tidak ada sejarah apa-apa. Cuma macam itulah. Tapi kalau kita jumpa depan-depan nanti, kita akan kongsi yang lebih terperinci lah. Kan? Tetapi okey, sebagai satu lagi contoh, rumah tu pernah berlaku pembunuhan ataupun sebagainya kan. Kalau kita fikir logik, mungkin adalah kesan ataupun kesan daripada benda-benda tu sebab benda tu orang kata sangat negatif lah. Kes pembunuhan memang ada negatif dia. Tetapi tak payahlah kalau kita nak cerita dengan lebih lanjut lagi tentang kan. Sebab abang, seperti yang kita tahu, rumah dia bukan saja di situ, dia ada di Pahang, ada di Shah Alam. Dia ada banyak rumah kan. Saya tahu rumah tu ada di Ayam Ampi di Terengganu kan. Di Terengganu ada 2 biji. Yang saya tahu di Terengganu melalui Usasuke Hikaru lah. Kalau tak saya pun tak tahu. Rumah tu rumah sewa dia kan. Kenapa dia duduk di Terengganu? Dia bukan berada di Pahang. Dia sebenarnya di Terengganu ada 2, di Kelantan ada 1. Dia ada banyak rumah. Saya tak tahulah sebab apa dia, mungkin dia ada buat kerja dia ke, Allahualam lah. Tapi di Terengganu ni ada 2 biji. Dan ada 2 biji rumah dia. Dan kedua-dua biji tu tak dihuni sampai sekarang. Tak dihuni sampai sekarang. Dan dua-dua pun ada kejadian-kejadian yang agak rare lah ataupun keras lah. Dan saya difahamkan rumah tu bukan rumah dia, rumah sewa. Maksudnya pemilik dia orang lain kan? Orang lain, rumah sewa orang lain. Secara logiknya kita fikir lah, kalau saya ada rumah, kemudian ada orang sewa rumah saya, kemudian dia dah meninggal, pastinya selepas tu saya akan sewakan kepada orang lain. Ataupun saya akan bangunkan. Tapi kenapa dibiarkan berpuluh-puluh tahun? Rumah sewa di Kijah Kemamang tu memang dia ada bagi sewa kat orang lain. Tetapi bila orang tu tidur di dalam bilik, tapi bila dia sedar dia ada di atas, di luar rumah. Tu rasanya orang Indonesia ataupun orang Bangla, saya dah lupa. Tapi kejadian tu memang betul-betul berlaku. So sejak pada tu memang dikosongkan? Sejak tu dikosongkan sampai sekarang. Sekarang ni taklah. Tapi sekarang ni rasanya dia dah nak roboh kot. Dia nak buat rumah baru. Rasanya lah. Tetapi yang peliknya, dia tak mengganggu penduduk kampung di berhampiran. Sebab di sebelah rumah dia tu masih lagi ada sebuah rumah sewa. Dia tak ganggu macam orang naik motor ke apa. Dia tak ganggu. Maknanya benda tu hanya berada di satu tempat tu saja. Itu yang menghairankan saya lah. Dia berbalik pada yang Abang Ki cakap tadi lah. Sebenarnya tidak ada kena-mengena pun dengan kejadian yang lepas. Tak ada. Itu ialah syaitan ataupun jin yang menapak di tempat yang lama dikosongkan. Ada juga cakap-cakap lah. Ini gosip-gosip yang saya dengar. Baru ni saya masih dengar lagi cerita ni, walaupun dah berpuluh tahun. Katanya
makhluk-makhluk belaannya itu masih lagi menetap di rumah itu, menunggu dia pulang dan sebagainya, cerita-cerita macam ni. Apa komen abang? Adakah ini aja gosip ataupun apa? Okey, kalau kita bercakap secara santai macam ni, jin ni dia tak bodoh. Dia tak bodoh. Dia cerdik. Dan dia lebih hidup lagi lama daripada kita. Bagi saya, dia tak akan tunggu. Dia tak akan tunggu dan dia pun ada dia pun ada kehidupan dia sendiri. Kan? Jadi bagi saya, jawapan untuk orang yang jin tu menunggu dia tu, saya rasa tak ada lah. Memang mustahil lah. Mustahil lah. Sebab memang itulah, tak boleh, itulah. Faham. Okey, saya tak mau cakap tentang dia sebab lagi banyak kita cakap, lagi banyak saya akan teringat. Dia punya seram, topik ni dia lain sikit sebab dia ada satu sentimental lah, kenangan, sebab masa kita kecil kita banyak dengar cerita pasal dia di paper, di TV abang . Yelah. So benda tu macam ada memori punya ni. Faham lah. Okay. Kita cakap pasal kita lah ni. Bila yang kita nak pergi Johor ni bang? Terpulang kepada produksi Nina Bobo. Selalunya macam contoh Sasuke Hikaru berapa orang satu tim nak sekali bergerak? Kalau dalam Pantai Timur ni kita akan bergerak dalam 3 ataupun 4 orang. Kalau luar? Tapi kalau luar kita akan bergerak berdua saja. Berdua. Sebab 3 orang tu dia ada komitmen kerja. Susah sikit lah nak tinggal kan. Nanti kita akan PM tepi dan saya ada cerita nak ceritakan pada Sasuke Hikaru berkenaan dengan soalan Sasuke Hikaru di live chat tadi. Saya tak mampu nak jawab di hadapan publik. Nanti kita akan sembang tepi nanti. Okey, yang tu menarik sebenarnya. Yes. Sebab cukup menarik. Bukan orang apa ni? Bukan sebarangan orang yang dia boleh membuatkan sesuatu perkara itu terjadi. Okey, sebagai contoh, dia contohlah kita share. Dia menggerakkan sesuatu barang. Yes. Dia datang ke alam kita, dia dalam keadaan yang lemah. Tetapi bila dia mampu menggerakkan sesuatu, itu bukan level-level biasa. Kan? Yes. Tapi dan pak yang tutup pintu tu memang jahat lah. Menggerakkan sesuatu tu bukan sekali, banyak kali. Dan suara yang kami dengar tu memang tak dapat direkam dalam kamera, dalam audio, tapi sangat jelas, sangat clear bang. Saya rasa Sasuke pun pernah melalui pengalaman yang sama. Kadang kita berada di tempat tu, kita rasa dan kita nampak, mungkin kita hidu, tapi benda tu tak berjaya dikongsi dengan penonton sebab batasan teknologi ni. Okey, sekarang ni bulu saya meremang sebab sentuh bab yang terjadi di depan kita, tetapi di dalam audio ataupun dalam rakaman memang tak ada. Dah banyak kali alami benda-benda macam tu. Tapi benda tu memang kita tak boleh nak share dalam video sebab orang kata kau ni sembang lah, tipu lah, apalah kan. Yang sebagai contoh, kita terdengar orang mengilai, sangat jelas, memang sangat jelas. Tapi bila kita check balik, memang tak ada. Tak ada. Susah nak lekat. Susah nak lekat. Tetapi apa yang kerap sekali yang terjadi, di mana masa kejadian ataupun masa rakaman tu kita tak dengar apa-apa sebarang bunyi. Tetapi bila kita balik, kita check punya audio, kita terdengar sesuatu suara seakan dia meminta kita balik, seakan meminta kami untuk keluar, macam-macam. Macam mana suara yang meminta balik tu, macam mana boleh sebagai contoh? Sekejap, ambil okok je. Isap okok dulu. Kita isap okok. Okey, sebagai contoh sebagai contoh, di tempat tempat perkelahan ataupun tempat orang kata apa, rekreasi di Sekayu, di salah satu tempat ni, di mana tak apa kejadian, cari rokok lo. Dah. Okey. Masa kejadian tu kita tengah buat sesi stay down ataupun berehat lah. Masa kita berehat tu, saya ternampak ada satu cahaya yang datang daripada belakang yang berwarna kuning.
Jadi kita ingat mungkin ada orang penduduk kampung nak datang sini kot. Sebab tempat yang kita nak duduk ni di dalam hutang. Okey. Tapi tunggu, lampu tu dia orang kata apa? Dia tak tinggi, tak bawah, macam dia steady je lampu tu. Okay. Kalau yang orang bawa motor, mesti lampu dia tu bila lama-lama dia akan terang dan sampai dekat kita kan. Jadi masa tu lah secara spontan saya cakap dekat partner saya, Mak Yu, saya cakap ada orang nak datang ni. Jadi Mak Yu tak faham, siapa nak datang? Kau diam lah kan. Jadi lepas pada kita buat rakaman dan kita cek balik rakaman tu, selepas saya mengatakan ada sesuatu yang nak datang, dan ketika itulah saya terdengar ada sesuatu suara akan meminta kami untuk keluar. Dia cakap macam keluar. Tapi suara dia agak kasar dan agak keras lah. Suara tu dapat dengar bila waktu balik edit lah. Balik waktu balik edit. Tapi kadang-kadang kita terfikir dari mana arwah suara ni datang. Kan? Saya pernah berjumpa dengan Solo Ambush Abang Hani, dan saya bertanyakan tentang suara ni, dan dia pun ada mengatakan tu mungkin suara daripada alam lain lah. Tapi alhamdulillah lah, sebenarnya sekurang-kurangnya kita boleh dengar satu kebesaran yang ada di alam lain. Tu kan. Faham. Itu pengalaman. Dia ada benda yang kita dengar tapi tak berjaya direkam. Ada benda yang kita tak dengar tapi berjaya direkam. Itu dua situasi yang berbeza tu, tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi di kawasan tu juga, di mana kita seolah-olah merasakan ada seseorang berada di depan kita. Tapi masa tu memang tak ada lah. Tapi bila kita cek balik, kita ada nampak satu bayangan orang yang sangat besar berdiri di depan di depan saya lah. Jadi mungkin ada orang kata macam kita ni susah ni nak bobo. Walaupun kalau kita nampak sekalipun, dia orang akan cakap itu bayangan lampu, biasan cahaya. Betul. Kan. Betul. Tetapi bila kita terlibat di dalam bidang ni, kita tahu itu bukan biasan cahaya ataupun sebaliknya. Kan? So, yang okey. Yang paling seram lah ni nak bobo yang nampak di depan mata tetapi terakam di dalam video. Di mana saya pernah buat baru lagi video ni, saya buat satu review lampu di salah satu kilang. Di mana masa rakaman tu saya ternampak ada satu susuk tubuh tapi tak berkepala. Nampak dalam video mula-mula nampak depan mata. Tapi saya cuba rakam dengan kamera. Memang kita nampak dalam kamera tu pun ternampak benda tu. Tetapi apa yang menyakitkan hati bila kita membaca komen-komen orang yang mengatakan tu tunggul kayu lah, apalah kan. Tapi dia orang tak faham apabila dalam video tu kita cuba pergi cek balik dalam video tu. Kita pergi balik kat tempat tu dan benda tu tak ada. Kalau betul tunggul kayu, dia akan ada tunggul kayu. Betul. Dia takkan hilang. Betul. Kan? Betul. Faham. Tetapi itulah cabaran bagi saya lah, bagi kita semua lah, untuk yang terlibat dengan perkara macam tu lah. Kita susah nak explain. Dan susah nak yakinkan penonton lah. Tapi bagi saya sekarang ni, saya stand kepada satu pendirian yang terpulang lah kepada audien untuk menilai sendirilah. Kalau dia rasa benda tu tipu-tipulah. Kalau dia rasa betul-betul lah kan? Yang penting kita sendiri tahulah apa yang terjadi dan kita sendiri lalui pengalaman yang berharga tu. Tapi dia orang kena faham yang macam contoh ni nak bobo sekali dengan saya. Kita buat aktiviti eksplorasi ni, salah satunya kita mencari pendapatan ataupun rezeki. Takkanlah kita nak cari rezeki dengan perkara yang tak elok ataupun kita menipu orang. Rezeki tu takkan jadi berkat. Betul. Jadi kita akan bercerita seikhlas hati yang boleh. Yalah. Kan? Tapi macam Nina Bobo cakap, terpulang kepada audien untuk menilai perkara-perkara ni. Betul. Okey bang, kita dah sembang 50 minit. Ada kata-kata terakhir untuk penonton-penonton Nina Bobo
bersama dengan Osazuke Hikaru sekarang ni. Silakan abang, kata-kata terakhir. Mungkin ramai yang nak terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, di mana bagi saya untuk membuat ataupun terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, dia tak sama dengan apa yang kita lalui. Contoh, kalau kita nampak benda tu, aku boleh jadi aktiviti eksplorasi. Tak. Risiko dia lain dan suasana dia lain dan pandangan yang lain. Jadi untuk adik-adik ataupun abang-abang yang nak terlibat dengan aktiviti eksplorasi ni, kita kena faham satu konsep, di mana tak perlu kita mencari hantu ataupun jin, sebab dia pun memang ada di depan mata kita, cuma kita tak nampak. Cuma kita tukarkan mindset kita untuk mencari kebesaran yang Allah cipta selepas malam menjelma. Pada waktu malam orang tidur kan. Jadi kita pun pergi cari apa yang kita boleh kongsikan kepada orang ramai. Dan saya melarang sekeras-kerasnya kepada orang-orang baru yang nak terlibat dengan aktiviti ni, jangan sesekali membuat aktiviti eksplorasi di tapak perkuburan. Sebab tapak perkuburan tu adalah tempat untuk kita berehat. Jadi kita kena hormat tempat untuk kita berehat suatu hari nanti. Dan di sebab sekarang ni saya bercakap dan saya tengah melihat kubur yang berada di depan saya sekarang ni. Sebab tempat tu adalah tempat yang positif untuk kita akan dibangkitkan semula nanti kan. Jadi jangan buat aktiviti di tanah tapak perkuburan. Dan apabila kita membuat aktiviti eksplorasi yang melibatkan di setiap rumah yang kita tahu rumah ni owner dia meninggal apa semua. Jadi apa salahnya kalau kita sedekahkan Al-Fatihah kepada owner rumah dan owner bangunan, tak kira lah apa-apa sekalipun. Dan jangan lupa untuk like dan share Nina Bobo. Tak kira lah Lapapo Production ataupun Nina Bobo Podcast apa semua. Support antara kita semua dan jangan membanding-bandingkan prestasi ataupun reputasi antara aktivis eksplorasi ni. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk video kolaborasi Osazuke Hikaru dan juga Nina Bobo. InsyaAllah saya akan pastikan perkara itu akan berlaku. Cantik. InsyaAllah. Kita pergi Johor, kita tidur 3 malam bang. Boleh, tak ada masalah. Dan salah satu malam tu kita tidur di Hotel Atlantis. Dan salah satu malam pula kita akan pergi masaj bang. Bagus. Itu bagus. Tak apa, bini dah tidur. Bini dah tidur. Terima kasih banyak abang K. Sama-sama. Terima kasih. Cuma nak minta maaf lah. Mungkin ada pencintaan tadi tu, mungkin ada orang tak berapa faham sebab dalam telefon kan kita banyak benda yang kita shortcut. Tapi banyak G di belakang bang. Itulah orang Terengganu memang tak boleh lari dengan G. Saya kena delay 2 second untuk faham. Kenapa? Itulah alam orang Terengganu, walaupun dia dah cover cakap KL, dia akan buat kesilapan juga. Biasalah tu. Pasal lorat kita memang mana boleh ubah. Anak saya cakap Penang, pergi mana pun cakap Penang. Saya nak bagi tahu pada Nina Bobo, di mana dulu saya pernah mengundi di Raja Lawak. Saya pernah mengundi pasukan ni. Mamu. Ya. Terima kasih. Jasamu dikenang. Masya-Allah. Terima kasih banyak bang. Sama-sama dan yang last silakan. Kepada semua pendengar di Nina Bobo, saya nak minta supaya berhati-hati di zaman sekarang ni yang orang kata ada virus COVID-19. Jaga kesihatan sebetulnya, ikut SOP yang ditetapkan, dan yang paling pasti apa-apa jadi kita lari. Apa jadi kita lari. Terima kasih. Assalamualaikum Osazuke Hikaru, abang K. Waalaikumsalam. Semoga maju jaya. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum. Pada Nina Bobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan puan, selama 54 minit kita bersiaran langsung eksklusif malam ni tanpa dirancang bersama dengan Osazuke Hikaru
Satu YouTubers yang sangat kita kagumi, konten-konten beliau yang sangat padu dan datang daripada pantai timur Malaysia, daripada negeri Terengganu. Banyak konten di Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Anda boleh subscribe lah Sasuke Hikaru, salah seorang YouTubers yang semakin berkembang naik. Dan terima kasihlah sekali lagi pada Bangkit kerana call pada malam ni untuk menghiburkan hampir 450,000 pendengar-pendengar Nina Bobo podcast dalam edisi 17 Oktober 2020.